Saya merujuk kenyataan bekas Menteri Kewangan Muhammad Bagan menyebut bahawa kalau dalam isu Goldman Sachs, kalau kerajaan tidak kopoh membawa tindakan sivil, kerajaan boleh dapat banyak lagi dana dan boleh bayar lagi banyak lagi hutang ini. Jadi boleh saya minta pandangan Bapak Menteri dalam isu ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini mengenai isu pembayaran semula, ini isu settlement 1MDB dengan Goldman Sachs ya. Ini saya sebenarnya ingin berterus terang kepada semua yang berhormat sini. Ini sebenarnya statement yang dibuat oleh mantan Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Kita mempunyai rekod yang menunjukkan bahawa pada 13 Disember 2019 kerajaan terdahulu telah menawarkan penyelesaian sebanyak $4 bilion kepada Goldman Sachs. Tetapi tawaran ini ditolak oleh Goldman Sachs. Sebaliknya, mereka telah memberi tawaran balas, counter offer, iaitu hanya $1.5 bilion. Yang terkini dan belum pernah dikongsi sebelum ini ialah surat bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran mereka kepada $1.75 bilion. Jumlah ini termasuk juga bayaran cukai sebanyak 164 juta US dollars dan pemulangan fees, Goldman fees yuran sebanyak 567 juta US dollars. Sure yang diberikan oleh mantan Peguam Negara dalam surat tersebut adalah untuk mencari penyelesaian di luar mahkamah. Ini bercanggah dengan dakwaan beliau bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak seharusnya menerima penyelesaian luar mahkamah. Menteri, saya ingin tanya tentang perkara ni. Ya. Dengan lain perkataan, mantan Peguam Negara, mantan Perdana Menteri juga tidak bercakap benar kepada rakyat dalam hal ini. Mereka kata patut diteruskan pendakwaan, tetapi mereka bersetuju pada settlement yang lebih rendah. Ada surat yang berkaitan ke, Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Ada surat yang tadi saya dah sebutkan. Surat itu bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran dan jumlah itu termasuk juga bayaran cukai yang saya sebut tadi $164 bilion. Mungkin saya habiskan dulu YB dan Mas Sarah. Melalui rundingan terkini, seperti Yang Berhormat tahu, kerajaan akan menerima amount tunai sebanyak $2 bilion tanpa menolak jumlah cukai tadi. Jumlah ini adalah 42% lebih tinggi daripada tawaran terakhir yang diterima oleh Tan Sri Thomas. Tambahan, kerajaan kini menerima jaminan sekurang-kurangnya $1.4 bilion dari penjualan aset dan juga telah menerima bayaran cukai. Dengan penyelesaian ini dan jumlah yang telah diterima daripada DOJ, lebih dari $4.5 bilion akan dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Oh, baru tahu. Tapi kerajaan terus komited untuk mendapatkan semula aset-aset lain yang masih belum dikembalikan. Penyelesaian ini juga tidak menjejaskan tuntutan kerajaan terhadap mana-mana individu dan syarikat yang terlibat dengan skandal. Jadi, dengan izin ya, untuk jawab soalan YB Maslan, dengan izin YB Pontian, at all material time, the former AG was also seeking a settlement with Goldman Sachs. It is therefore disingenuous of him to say we should not have done exactly what he wanted to do in the first place. Baganlah jawab. Apa pasal Subang mau jawab? Baganlah bangun cakap. Ni Subang mau siapa? Daman Sarah. Diamlah baling. Duduklah baling. Silakan Yang Berhormat Daman Sarah. Masih Datuk Tuan, masih Menteri, Tolong. kepada rakan-rakan yang di sebelah sana, bila rakan-rakan berucap saya tak bising, so Sekarang terbukti bahawa Daman Sarah was controlling mantan Menteri Kewangan dulu. Sila Daman Sarah. He control the Menteri Kewangan dulu. Tarik balik, pasti salah. Tarik. Saya jemput YB Daman Sarah. betul tarik balik apanya. Masih betul. Tuduhan daripada pasti Daman salah. Sarah run everything, including GSC. Kan tak dengar. We know. Now. Tolong.
Bertenang semua. YB Damansara, sila. Terima kasih. 3 soalan. Nombor 1, dalam surat yang baru dibangkitkan tadi yang bertarikh 11 hari bulan Februari. Nombor 1, adakah Shaw dalam surat tersebut untuk menerima tawaran 1.75 bilion itu? Yang saya tahu, PH telah pun tolak tawaran tersebut. Nombor 2, dalam kenyataan yang telah pun dibuat oleh bekas AG, Tan Sri Tommy Thomas, beliau tidak menyebut bahawa kerajaan tidak patut membuat penyelesaian luar mahkamah. That's also disingenuous of you to say that he said no settlement outside of the courts. Dia sebut penyelesaian luar mahkamah, masa yang paling baik untuk berbuat begitu adalah selepas pihak government dibawa ke mahkamah dan pengarah-pengarah mereka kena masuk ke mahkamah untuk menghadapi tuduhan. That gives us the maximum leverage. I quote from his statement, the maximum leverage to obtain the highest compensation from Goldman Sachs. Nombor 3 dalam isu 1.4 bilion nilai aset yang akan dipulangkan kepada Malaysia yang dijamin, nilainya yang dijamin oleh pihak Goldman Sachs. Goldman Sachs telah pun membuat pengumuman di New York Stock Exchange bahawa 1.4 bilion ini mereka mempunyai keyakinan bahawa mereka setelah membuat segala penilaian dan pengiraan, mereka tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untuk membiayai jaminan tersebut. Maksudnya 1.4 bilion ini aset yang akan dipulangkan ke Malaysia, memang kita akan terima pun walaupun tak ada jaminan daripada Goldman Sachs. Maksudnya kita tak ada tambahan 1.4 bilion daripada Goldman Sachs. So minta penjelasan daripada satu lagi soalan, minta maaf Menteri. Saya juga nak tanya 1.4 bilion ini, adakah ianya aset yang hanya berkait dengan bond 6.5 bilion yang telah pun diumumkan ataupun diterbitkan oleh Goldman Sachs, ataupun semua aset, tak kira sama ada dibeli dengan wang daripada 6.5 bilion ini atau wang 1MDB yang dijana daripada pinjaman yang lain. Sebab penjelasan yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan dengan pihak Goldman Sachs adalah bercanggah. Setahu saya pihak kerajaan kata hanya daripada dana 6.5 bilion bond tersebut akan masuk dalam jaminan ini. Tapi mengikut pengumuman Goldman Sachs, macam semua pulangan aset ke Malaysia, tak kira sama ada 6.5 bilion daripada 6.5 bilion bond ataupun pinjaman lain, akan termasuk dalam 1.4 bilion tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Saya ingin mengingatkan YB Damansara, kerajaan terdahulu telah mendaftarkan, mendaftarkan kes jenayah terhadap Goldman Sachs dan 17 orang pengarahnya seperti yang disebut. Tetapi sehingga kini tiada seorang pun pengarah tersebut dihadapkan ke mahkamah. Proses penyerahan pertuduhan tersebut masih belum terlaksana. Sekiranya pendakwaan dibuat di Malaysia, kesemua 17 pengarah perlu diekstradisi untuk dibicarakan di Malaysia. Proses ini tidak pernah pun dilaksanakan semasa beliau menjadi peguam negara. Ya, sekiranya proses ekstradisi ini dimulakan, ia tentunya akan ditentang oleh 17 pengarah tersebut. Dan tiada kepastian sama ada mereka berjaya diekstradasi ke Malaysia. Pada masa yang sama, denda ke atas syarikat mungkin tidak akan mencukupi untuk menanggung liability daripada bond yang akan matang pada tahun 22 dan 23. Soalan kedua, yang mengenai sama ada 1.4 bilion garanti yang diberi oleh Goldman Sachs. Jadi seperti mana Yang Berhormat Damansara tahu, aset yang dibekukan tidak semestinya akan diterima pada nilai yang sama. Betul tak? Perkara ini jelas ketika Malaysia berusaha mendapatkan semula boat equanimity. Dari harga pembelian $250 juta, Malaysia hanya memperolehi semula $125 juta. Dan ini juga sebelum ditolak kos pemulihan dan penyelenggaraan. Begitu juga dengan kes Jet Bombardier. Jet Bombardier ini bernilai $35.37 juta yang dirampas di Singapura.
dan dijual oleh pihak berkuasa Singapura dengan hanya $137,615. Akhirnya Malaysia hanya menerima 136,500. So ringkasnya tiada kepastian kita akan dapat merealisasikan dan mendapatkan semula nilai penuh aset yang telah dibeku dan dirampas di seluruh dunia. Dalam penyelesaian ini, jumlah yang dipersetujui adalah jumlah yang sebenarnya akan diterima oleh Malaysia. Bukan sahaja sekadar nilai yang diisytiharkan dari aset yang disita. Sorry.